رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها عملها كتب الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله له سيئة واحدة. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat menulis keputusannya mengenai dosa dan pahala, kemudian dia menerangkan secara terperinci sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kerana sebab-sebab tertentu dia tidak dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan kebaikan dan dia dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya daripada 10 pahala sehingga 700, bahkan lebih daripada itu berkali-kali ganda. Sebaliknya, sesiapa yang berniat untuk melakukan kejahatan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna, dengan alasan bahawa kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak melakukan kejahatan itu, dan jika dia berniat untuk melakukan kejahatan dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu dosa sahaja. Riwayat Bukhari. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki daripada Bani Israel berkata dalam hatinya bahawa pada malam ini saya akan bersedekah secara bersembunyi. Lalu pada waktu malam dia keluar membawa harta yang akan disedekahkan, dan tanpa disedar dia telah memberi sedekah itu kepada seorang pencuri. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu, walaupun bersedekah tetapi sampai ke tangan pencuri. Jikalau sedekah diberikan kepada orang yang lebih buruk daripadanya sekalipun, saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Kemudian dia berazam lagi bahawa pada malam ini pun saya mesti bersedekah, kerana sedekah yang pertama telah sia-sia. Lantaran itu dia telah keluar pada waktu malam membawa harta sedekahnya, tanpa disedari sedekah itu telah diberikan kepada seorang perempuan pelacur. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pelacur telah diberikan sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu dalam bersedekah kepada pelacur, kerana harta saya tidak layak untuk diberi kepada pelacur pun. Kemudian untuk kali yang ketiga dia berniat pada malam ini dia mesti memberi sedekah. Maka pada malam itu dia keluar membawa harta sedekahnya dan telah memberikan sedekahnya kepada seorang yang kaya. Keesokan paginya heboh dalam kalangan orang ramai bahawa semalam seorang kaya telah diberikan sedekah. Pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu, kerana bersedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya, kerana harta saya sebenarnya tidak layak untuk disedekahkan kepada orang yang sedemikian pun. Telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu telah diterima. Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah untuk pelacur dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji itu. Apabila dia melihat bahawa tanpa melacur pun Allah Subhanahu wa taala masih memberi rezeki kepadanya, maka dia merasa malu.
Sementara sedekah kepada si kaya dilakukan supaya dia mengambil pengajaran bahawa ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah secara sembunyi. Mudah-mudahan dia juga akan membelanjakan harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Bukhari. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah yaqbalu min al-'amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhuhu. Sayyidina Abu Umamah Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan yang ikhlas semata-mata kerananya dan dibuat dengan tujuan semata-mata untuk mendapat keredaan. Sikit sebanyak terdengar insya-Allah dapat kita sampaikan kepada ahli keluarga dan sahabat-sahabat kita yang lain. Allahumma salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.